Aku nak itu. Aku nak itu. Tak boleh, monyet. Kita tak boleh makan buah tu. Aku tak peduli. Aku tak peduli. Aku nak juga. Jangan, monyet. Jangan. Rasakan engkau, monyet? Beginilah jadinya mereka yang tidak menerima nasihat orang. Apa khabar semua? Saya Nik Nazmi dan saya Nani Roslan. di satu lagi episod Lebih Masa. Dan hari ini kita membincangkan dalam podcast dan siaran video pada hari ini, kita nak bincang satu perkara yang menarik, yang berbeza sedikit dengan beberapa episod kita sebelum ini. Yang mana kalau mungkin kita semua tahu baru-baru ini ada beberapa berita yang menyedihkan. Betul. Tentang harimau yang mati dilanggar dalam kemalangan. Ada beberapa insiden, ada yang dijumpai mati di dalam sungai. Ada juga dijumpai bangkai-bangkai harimau. Dan kita tahu bilangan harimau ni sangat sedikit di kawasan hutan kita, semakin pupus. Dan mereka berdepan dengan insiden ini. Jadi macam mana Nani rasa pasal topik pada hari ini? Memang sedih bila kita nampak pak belang dah terkaku kat situ. And bukanlah kali pertama kita dengar. Rasanya tahun lepas pun ada juga beberapa insiden dan sebagainya. Mungkin tak ramai yang tahu. Kita tahu endangered species dan sebagainya, tapi mungkin tak ramai yang tahu mengapa sebenarnya spesies-spesies ini terancam. Kenapa spesies-spesies macam harimau dan sebagainya makin pupus. Ya, jadi pertama sekali sebab tu saya pakai jersey Harimau Malaya kan, supaya kita semua pertahankan. Kita tahu ini sebenarnya bukan hanya simbol kepada pasukan bola sepak kebangsaan kita, tetapi juga simbol negara kita, jata negara. Ada dua harimau kiri kanan tu. Kita tak nak suatu hari nanti dia tinggal di jata sahaja. Jadi kenapa dia semakin pupus? Pertama ialah kerana masalah habitat, yang mana banyak hutan-hutan semakin hilang. Kalau tahun 1950-an anggaran dia ada lebih kurang 3,000 harimau belang di luar sana. Sekarang bilangan dia dianggarkan kurang dari 150. Sikit betul. Dan bila habitat dia makin kurang, dia dah makna tempat tinggal dia dah sedikit. Dia bukan hanya menjejaskan harimau, dan harimau ni dia tak bergerak jauh. Dia boleh berjalan beratus-ratus kilometer. Sekarang dia dah terputus. Kita punya Central Forest Pine antara utara Johor sampai ke sempadan Malaysia Thailand tu, dia tidak lagi terus bersambung hutan tu. Jadi ini menjadikan masalah lah. Dan mereka juga perlu makan. Makanan dia biasanya babi hutan dan rusa. Bilangan tu pun bermasalah. Babi hutan ada satu penyakit yang dah datang. Jadi sebab itulah dia mula menyerang manusia harimau ni bila kekurangan makanan. Satu lagi ialah apa yang dipanggil sebagai poachers, pemburu haram. Kalau dapat satu bangkai harimau Malaya yang lengkap, dia sekitar RM200,000 atau lebih. Sebab kulit, lepas tu ada orang nak makan, kononnya ubat kuat lah apa, nak makan dia punya organ. Jadi sebab itu harga dia sangat-sangat mahal. Jadi ini juga satu masalah yang besar lah bila kita berdepan. Jadi inilah, tapi bukan hanya harimau Malaya. Harimau Malaya ni kita ada chance lagi nak selamatkan. Kalau dulu saya membesar, kita dengar pasal penyu belimbing, leatherback turtle. Leatherback turtle rantau abang cukup terkenal, sekarang dah tak ada dah. Dia dah pupus di Malaysia. Begitu juga dengan badak sumbu Sumatera, Sumatran rhino. Tahun saya ingat sekitar 2018 2019 yang terakhir, nama dia Iman, dia mati. Dan so that is the last wild Sumatran rhino yang ada di dalam negara kita. Jadi kita tak mahu harimau Malaya mengalami nasib yang sama.
Memang sedih lah sebenarnya. Jadi macam mana sekarang ni kita memang orang kata dah berlumba lah. Kita semua nak menjadi negara yang membangun, maju dan sebagainya. Tapi ialah bila pembangunan macam ni semua akan mengancam. Jadi apa agaknya hala tuju YB punya kementerian, NRES, macam mana kita nak menyelamatkan, macam YB kata tadi, Harimau Malaya still boleh selamatkan lagi. Macam mana tu hala tuju dia tu? So kerajaan sekarang memang agihkan duit. Kalau 2019 tu kita agihkan 60 juta ringgit kepada kerajaan-kerajaan negeri untuk tujuan pemeliharaan dan pemeliharaan hutan. Sekarang kita tambah kepada 200 juta ringgit. Kemudian kita juga ada ranger community. Kita menggunakan pesara tentera, veteran tentera, pesara polis dan juga orang asli yang mana kita hire mereka untuk menjaga hidupan liar. Dulu 1,000 orang, sekarang bilangan dia dah hampir 2,000 orang. Jadi ini dapat lawan poachers lah dengan kerjasama pihak polis dan sebagainya. Kita juga ada beberapa wildlife sanctuary. Kita ada misalnya di Sungkai, kita ada juga di Lancang khas untuk harimau. Jadi kita pun kalau terpaksa mungkin kita nak tengok tengah kaji bagaimana nak dapat membiakkan harimau ni dalam secara artificial. Kita juga ada untuk gajah di Kuala Gandah dan ada beberapa tempat lain lah. Jadi ini antara usaha-usaha kita supaya kita dapat memastikan bukan saja Harimau Malaya tetapi hidupan liar kita yang ni dapat diselamatkan dan dipelihara. Macam YB sendiri, pengalaman jadi menteri ni pernah tak jumpa Pak Belang? Selain daripada zoo lah, saya pun pernah jumpa dekat zoo. Saya pergi ke Royal Belum di utara Perak, sempadan Thailand. Memang mereka ada satu program yang sangat besar sana untuk memelihara hidupan liar dengan masyarakat orang asli juga. Dan bila saya masuk ke dalam Royal Belum, kemudian saya pergi ke masuk hutan, tak lama lepas tu kita dapat tengok bekas ada darah dan kesan-kesan di tanah yang rupanya itu ialah mereka suspek makna harimau dapat rusa dan heret ataupun babi hutan dan heret lah. Jadi kita excited lah waktu tu dan mereka nak tunjuk saya tapak dan sebagainya, tapi bau harimau tu sangat kuat dan kemudian salah satu ranger tu dia kata macam mana baik, bau dia tu? Macam mana? Macam mana bau harimau? Hancing, tapi very strong. Dia hancing dia luar biasa lah. Dan tapi saya tak reti sebab kita bukan reti jumpa harimau kan. Tapi adalah bau dia tu. Ada bau dan orang lain perasan dan lepas tu dia alert, dia kata ni likely harimau ni baru 2 jam beredar dari situ. So dia kata dia nasihat kita balik lah. Memang kita ditemani dengan ranger, dengan senapang dan sebagainya. Itu yang saya rasa insiden yang paling dekat lah dengan yang di secara liar. Yang lain of course di dalam dalam kurungan tu ada dan yang mana kita nak cuba release balik sebab ada yang selepas dia dah ditangkap sebab bunuh orang ataupun bunuh kambing ke apa, kemudian dia dibawa untuk kita ada idea dia nanti anak-anak dia tu kita nak release balik kepada hutan lah. Jadi saya pernah tengok tempat tu dan mana sekarang tengah dilatih semula untuk memburu sebab dia selama ni makan macam dekat asrama lah. Makan disuap kan, makan dapat senang. So kita nak ajar dia bila masuk hutan dia kena cari dia punya makanan dan memburu dan sebagainya. Manusia pun kena ajar harimau juga. Jadi ajarlah anak-anak anda tiba. Okey. Jadi macam-macam sebenarnya mungkin kalau daripada kita sendirilah kan. Sebagai rakyat pun kalau kita nak orang kata nak bagikan kesedaran pada anak-anak kita, of course kita kena sentiasa ajar anak-anak kita contohnya macam untuk menyayangi atau kenali haiwan-haiwan ni. Saya kira kalau macam maskot contohnya lah kan, kalau kita selalu gunakan haiwan-haiwan yang ada dekat Malaysia ni terutamanya endangered species untuk jadikan maskot. Hari sukan kan sekarang ni kan, kalau kita tengok hari sukan sekolah kan kadang-kadang orang kreatif, kadang pakai bank lah apalah. Saya kira guru-guru kat luar sana pakailah juga mungkin seladang ke jadi maskot. Kadang-kadang kan macam tak nampak atraktif lah kan maskot seladang, but I think perlulah kan, betul tak, supaya anak-anak kita semua kenal lah haiwan-haiwan terutamanya spesies-spesies yang terancam dekat negara ni lah juga. Apa lagi mungkin macam saya macam seladang digunakan oleh pasukan Perak, macam harimau ni selain daripada pasukan Malaysia juga digunakan oleh JDT. KL pun sebenarnya kat logo tu ada harimau dan banyak lagi lah. Tapi kalau antara haiwan-haiwan yang saya rasa kita boleh gunakan, macam seladang sangat ni sebab dia kritikal sebab bilangan ni pun semakin kurang. Itu pun ramai orang tak sedar dan dia satu binatang yang agak unik yang ada di negara kita. Binatang-binatang lain, gajah walaupun bilangan dia sekitar 1,000,
tetapi sebab dia juga perlukan ruang habitat yang luas, dan sebab itu kita sekarang tengok banyak kes konflik antara gajah dan manusia sebab dia punya habitat semakin mengecil. Dan apa yang dibuat di Sabah misalnya, antara perkara yang positif, ada syarikat-syarikat ladang sawit ni dia serahkan balik tanah dia, atau dia tak serahkan pun, tapi dia jadikan sebahagian daripada tanah-tanah dia tu sebagai kawasan yang hutan, supaya gajah tu lalu kat situ je. Dia tak akan masuk ke dalam kawasan ladang sawit, kan. Dan itu mungkin yang kita kena explore lah. Kalau macam saya kata Central Forest Pine di sini, kalau dah tanah milik orang, mungkin kita boleh bincang untuk build wildlife corridor. Itulah antara, tapi banyaklah saya ingat binatang-binatang yang kritikal yang ada di dalam negara kita. Of course. Okay. Jadi selain daripada itu, of course kita kena tengok juga media pun memainkan peranan yang penting untuk memastikan orang kata haiwan-haiwan ni, terutama yang terancam ini sentiasa kita naikkan, dan kita juga bagi awareness lah. Itu sebenarnya yang kita nak bincangkan pada hari ini. Apa agaknya peranan-peranan yang kita boleh lakukan lah, macam animasi contohnya. Yang tu kita nak tengok tu hari ni. Tapi apa pun, sebelum kita tutup kita punya segmen yang ni, kita nak cerita 5 binatang yang terancam di Malaysia. Macam tadi YB dah share, harimau Malaya kurang 200 ekor sahaja. Kalau 150. seladang, memang 150 je sekarang ni. Seladang memang ratusan ekor sahaja. Kancil pun dah terancam, ungka tangan putih dan juga gajah. Banyak sebenarnya. Alright, jadi jangan ke mana-mana. Lepas ini kita akan kenalkan tetamu kita untuk kita bincang dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan macam mana peranan media dan animasi sebagainya untuk kita ceritakan berkenaan dengan haiwan-haiwan terancam ini. Okay, so we will be right back. Alright, terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan Lebih Masa. Kita membicarakan hari ini, kalau tadi kita dah buka YB, kita cerita pasal macam mana kita jumpa Pak Belang dah aksiden, kesian Pak Belang dah pupus dan sebagainya. Jadi of course masuk yang blog yang kali ini kita nak ceritalah, mungkin saya nak cerita dulu masa depan haiwan Malaysia dalam animasi. Sebenarnya kalau kita tahu dekat Malaysia ni mungkin tak berapa banyak sangatlah filem-filem animasi yang berkisarkan dengan haiwan. Tapi saya ingat dulu masa kecil-kecil dulu, saya kecil lah masa tu, tapi Wabi kecil juga kot. Besar sikit. Besar sikit lah. Masa maghrib, misalkan keluar yang saya ingat time-time maghrib tu, dia ada keluar monyet dan buaya. Lepas tu dia langkah-langkah buaya tu, lepas tu buaya tak gigit kaki dia, makan cili padi pedas. Apa yang dia punya famous line tu? Jangan monyet. Jangan monyet. Of course kita nak speak to the legend himself. Wow. Bapa animasi Malaysia yang kita nak ceritakan macam mana agaknya permulaan beliau dan sebagainya. Jadi apa kata kita nak memperkenalkan kita punya tetamu hari ini? Jadi tetamu kita pada hari ini ialah Pak Hassan Muttalib yang merupakan seorang legend bagi animasi di negara kita. Jadi selamat datang Pak Hassan ke Lebih Masa. Ya, terima kasih atas jemputan. Jadi Pak Hassan mula bekerja di filem negara Malaysia. Ya, mula bekerja di Robinson tahun 64. 4 tahun kemudian baru pergi ke filem negara. Okey, ini di PJ loh. Filem negara di PJ lah. Di PJ. Robinson tu pasar raya pertama di Kuala Lumpur masa tu. Okey. Tak ada yang lain. Alright. Oh, jadi tukar bidang lah. Langsung tukar lah. Masa dekat Robinson tu Pak Hassan buat apa? Saya buat commercial art dengan store decoration. Semuanya saya belajar on the job lah. Commercial art. Zaman tu, zaman bila tu? 64. 60s. So apa masa tu? Lukisan besar-besar, poster pun. Besar lah. So proses dia masa tu memang, yelah masa dulu tak ada komputer, tak ada apa panggil sekarang, Photoshop semua. So kena semua hand drawn. Wow, memang kena draw pun, poster-poster semua memang kena draw lah zaman tu. And then hantar kat printer, dia akan print. Dah. Tak? Semua habis lukis terus lukis, tampal lah dekat dinding. Wow. So masa tu memang Pak Hassan dah lukis lah masa tu, memang everything. Ya, lepas tu kebetulan setahun sebelum saya nak pindah ke ni, seakan-akan macam satu petanda. Saya diminta buat lukisan panjang 95 kaki, cerita Snow White and the Seven Dwarfs. Lepas tu saya gunakan buku Walt Disney lah, yang dia buat filem tu kan. Saya buat panjang cerita dia daripada awal sampailah akhir, 95 kaki panjang.
Dah tak adalah bangunan tu kot. Tak ada lagi. Oh, jadi bermula titik itu terus rasa macam I want to be an animator macam tu. Tak lah. Langsung tak mimpi. Okay, lepas tu after that terus ke itu pun lepas 4 Bertukar tahun kerjaya. baru masuk animasi. Okey. Masa tu mungkin boleh share lah. Zaman tu 60s lah tahun 60-an. Gaji berapa masa tu? Untuk apa panggil masa tu? Gaji animasi. Apa nama title tu masa tu? Masa dekat Robinson gaji saya RM100 sebulan. Bila pergi ke filem negara tu 330. Oh, 3 kali ganda. Okeylah. Lepas tu bila buat Sang Kancil tu dah saya jadi ketua unit seni reka. Okey. Adalah dekat-dekat 2000 lah masa tu. Okey. Oh, not bad. Not bad. Mungkin boleh ceritakanlah sebab kita semua nak tahu, mungkin ramai pun pendengar dan penonton kat luar sana memang relate lah sangat dengan cerita Sang Kancil tu. Macam mana masa tu? Because masa tu Pak San pun the head kan. Macam mana asal usul nak buat animasi tu lah. Jadi masa tu 83, 81 Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Awal lagi dah dia dah nampak terlalu banyak filem animasi daripada luar negara yang membawa budaya kuning di TV. Jadi dia dah mungkin dia dah berbincang dengan menteri-menteri dan 83 Menteri Penerangan baru Datuk Seri Adib Adam. Okey. Dia datang melawat filem negara dan kebetulan masa tu juga kita dapat satu ketua pengarah arwah Datuk Aziz Wok daripada RTM. Jadi tentulah dia orang baru, dia orang nak buat sesuatu yang belum pernah buat kan. Nasib baiklah dia orang tunjukkan hikayat Sang Kancil kepada menteri. Kalau katalah tak tunjukkan memang tak ada apa hari ni. Jadi ni Tuhan nak tunjukkanlah bahawa ada sesuatu yang orang dah buat sebelum tu, dia tak dapat pengiktirafan melalui saya lah yang buat rujukan sana sini, dapat tahu yang seorang tu nama dia Anandam Xavier, asal daripada Kelantan. Dia jadi perekaset. Jadi masa masa lapang dia buatlah sikit daripada tahun 61. Maka siaplah pada tahun 78. Lama. Hikayat Sang Kancil. Panjang dia 13 minit. Tapi dia bukan adaptasi. Dia cuma salin daripada cerita asal, ikut macam yang ada dalam cerita dia. Okey. Saya buat adaptasi, saya masukkan benda-benda baru yang belum ada sesuai dengan medium animasi. Macam hikayat Sang Kancil tu pernah ditayang di RTM? Pernah. Pernah jugalah. Dia mula ditayang pada Hari Raya 1983. Okey. Jadi orang pun terkejut lah saya tak pernah tengok animasi filem Malaysia tempatan. Jadi bila saya punya keluar, saya punya jadi lebih popular lah. Kerana satu dia pendek, kemudian ada kata-kata lucu, dan kemudian ada masukkan elemen-elemen yang sesuai dengan bidang animasinya lah. Okey. Macam keluar api daripada telinga. Makan cili. Masa tu, zaman tu mungkin Pak Hassan boleh walk us through lah sebab kita nak imagine lagi-lagi pula mungkin yang menonton ni ramainya yang Gen Z kan. Mungkin dia tak boleh imagine dulu zaman sekarang ni pakai mouse je Tuk dah siap dah. Zaman masa tu macam mana agaknya penghasilan animasi tu? Jadi pada awalnya kita nak kena buat atas kertas. Jadi daripada kertas tu kita salin ke plastik. Ada plastik ni plastik khas lah bukan yang biasa. Letak di atas. Masa lakaran dia tu, dia punya outline tu kita buat di atas. Kemudian kita terbalikkan, warna tu kita masukkan di sebelah belakang. Lepas tu kalau kita tengok balik macam ni, nampak cantik lah. Jadi kalau satu, itu kita panggil cell, CEL, short form untuk celluloid. Jadi kalau satu celluloid tu ada watak ada 4 atau 5 warna, maknanya kalau kita buat beratus-ratus tu, tiap-tiap satu tu intensity warna tu pun kena sama. Jadi maknanya kita kena terlatih kalau nak bubuh cat tu pun. Jadi dia mana ialah frame by frame by frame lah. Jadi dalam satu saat frame dulu 24 frame. Tapi kita tak buat 24, kita buat 12. Okey. Tapi kita ambil gambar 2 kali bagi satu celluloid. Jadi dapatlah 24. Tapi dia sebenarnya bukan bergantung kepada mesti ada 24
frame untuk satu saat. Dia bergantung kepada berapa cepat atau berapa lambat pergerakan sesuatu. Memang gigih lah. renyah lah. Lepas tu penggambaran pula, kita kena letak di atas meja. Lepas tu turunkan cermin. Lepas tu klik. Lepas tu angkat cermin. Lepas tu keluarkan. Masukkan yang nombor 2 dan seterusnya. Bayangkanlah kalau 1 minit punya panjang cerita dia, berapa hari nak syuting tu. So berapa lama nak hasilkan ni? Yang kita tengok 6 yang bulan. 6 bulan. 6 bulan untuk 5 minit. Ada adegan yang monyet lompat dari pokok ke pokok. yes. Itu orang ingat saya gunakan multiplane. Multiplane maknanya di bawah kamera tu dia ada sekeping gelas. Jadi pokok yang belakang sekali kita letak di bawah. Monyet lompat kita letak di tengah. Pokok di depan kita letak kat sini. Jadi bila kita gerakkan, yang background bawah sekali dia bergerak perlahan. Yang monyet melompat laju sikit. Yang pokok di depan laju sikit lagi. Jadi nampak macam efek 3 dimensi. Itu cara menipu lah. Kalau Disney buat, dia memang ada kamera begitu, kita panggil multiplane. Okey. Untuk Sang Kancil dan Buaya tu pun begitu juga. Orang ingat dia 3D tau, sebenarnya tidak. Itu kita buat cara menipu, tapi on the screen kita dapat efek yang kita nak. Smart lah, work smart. Tapi 6 bulan Hari ni dengan komputer, dia orang main tutup mata lah buat semua tu. Kejap je, benda yang 5 minit tu habis dah. Wow, tapi kenapa agaknya macam Pak Hassan cakap tadi 2 sahaja episod? Kenapa dia tak kembangkan? Jadi ada cerita-cerita? Jadi sebenarnya masa kami tengah buat, filem tu ramai orang tak tahu, sebenarnya filem latihan. Kerana yang tahu animasi saya seorang. Kerana saya buat iklan. Animasi untuk iklan. Jadi pengalaman daripada situ dan pengetahuan daripada situ, saya plan buat perancangan segala-galanya, bergerak daripada sini ke sini dan sebagainya, dan staff saya ikut arahan saja. Dan staff saya yang hampir ke semua kelulusan UiTM langsung tak pernah buat animasi. Jadi dia orang ikut arahan saya. Jadi itulah saya kata dia merupakan filem latihan. Jadi tengah duk buat tu, asyik menteri duk tanya bila nak siap, dia ingat senang lah. Jadi saya kata kita perlukan satu komputer. Masa tu baru keluar, kamera menggunakan digital. Jadi dia hanya untuk buat ujian animasi. Bila kita dah buat animasi, nak tahu okey ke tidak, maka kita buat di bawah kamera tu lah. Ini dia panggil quick action recorder. Dalam 5 minit kita boleh tahu. Sebelum tu, kalau kita buat syuting, kena hantar pergi proses, kena hantar pergi cetak, lepas 3 hari baru kita dapat tengok apa yang kita dah buat. Kalau tak betul, ulang balik semua. Tapi dengan yang digital ni, sekejap ya. Yang tu membantu untuk melatih staff saya. Jadi kerana dia makan masa, saya dapat idea. Saya kata biar kumpulan ni terlibat dalam Sang Kancil dan Monyet, kita ambil lagi satu kumpulan, biar dia orang buat filem pendek-pendek dalam 2 minit setengah. Itu yang keluar Gagak yang Bijak, Singa yang Haloba dengan Arnab yang Sombong. Jadi animasi dia kurang, dan saya juga buat dia punya skrip dan saya tunjuk dia punya ni semua. Jadi dapatlah kita keluarkan sebelum Sang Kancil dan Monyet keluar. Lepas tu barulah menteri tahu rumitnya kerja nak buat animasi ni. 6 bulan, Dan kerja kami masa tu, tugas dan tanggungjawab kami hanya buat grafik dengan buat set. Tak termasuk animasi. Jadi patutnya kami dapat bayaran lebih lah. Dan saya patutnya sebagai pengarah dan penulis ada allocation, tapi tak dapat. Ada lah masa tu. Allocation ada? Ada. Tapi tak dapat lah. Tak ada orang usaha kan? Masa tu diorang pandang remeh lah benda animasi ni. Okey Pak Hassan, YB mungkin kita nak break sekejap dan kembali lepas ini kita nak cerita banyak lagi berkaitan dengan animasi. Sejarah ni penting, so jangan ke mana-mana. Okey, bertemu kembali dalam Lebih Masa. Lebih masa ni YB kita borak berkenaan dengan animasi negara kita, khususnya animasi berkenaan dengan
haiwan-haiwan lah. Betul. Okey, kita ada Pak Hassan Muttalib bersama-sama dengan kita. Pak Hassan selalu kan kalau orang interview je kan. Ni Pak Hassan tak ada ke nak tanya apa-apa kat menteri ada ni. Di Facebook selalu dibuat posting Sang Kancil dan Monyet, Sang Kancil Buaya, dan begitu banyak komen-komen yang sangat-sangat positif yang mengatakan bahawa dia orang dah tak begitu berminat dengan Upin dan Ipin, dengan boy-boy apa semua, dan lebih suka kepada apa yang kami buat dulu di filem negara. Jadi patutnya kita revive lah, ikut feedback ni. Betul. Jadi kancil ni adalah khazanah negara. Betul. Dan pengelipur lara zaman dulu pun dah ini kan. Jadi kita buat satu kesinambungan lah kepada tradisi itu. Betul, saya rasa itu idea yang baik, dan mungkin apa yang saya boleh, sebab dari segi penerbitan, dari segi finas semua ni dia di bawah Kementerian Komunikasi. Tetapi saya pula ialah kita lebih kepada konservasi haiwan tu. Tapi saya setuju sebab bila medium dia ni medium animasi, dia dapat tangkap. Yalah, kadang-kadang dokumentari semua ni bukan semua orang akan tengok. Tapi kalau dengan kita, sebab kita nak pupuk kesedaran ni di kalangan kanak-kanak yang seawal mungkin. So kalau kita boleh mungkin kita boleh kaji dengan Kementerian Komunikasi, kita nak buat beberapa episod-episod baru kan yang sesuai untuk zaman 2020-an ini, animasi yang kita boleh gunakan watak kancil, sebab kancil ni pandai kan, tapi kita juga pak belang dan mungkin gajah sebagainya lah. Jadi sebab kita pun tengok kalau kita ada Lion King. Yang Lion King pun dah nak keluar prequel. Prequel dia pula dah. Pasal bapak dia. Jadi memang benda ni captivating, dan Lion King daripada movie dia juga ada musical. Jadi siapa yang pergi ke New York ke pergi ke London boleh tengok dia punya musical. Jadi kita pun kalau boleh nak ada kita punya franchise yang macam itulah. Boleh cerita pasal Sang Kancil, sebab saya memang benda tu menarik lah. Tapi waktu tu macam mana agaknya kan, kita tak dapat nak bayang lah kalau kami pada era ni, walaupun saya lahir tu lebih kurang zaman yang Pak Hassan buat ni lah, dan bagaimana nak buat dengan tanpa makna belajar just pakai buku ke pakai apa, sebab kalau sekarang semua Google, semua pergi internet boleh dapat, ada YouTube ajar nak buat ni nak buat tu. Tapi waktu tu macam mana yang Pak Hassan boleh dapat skill-skill, sebab tu kira teknologi yang belum ada di Malaysia. Jadi kalau kita tengok sejarah penulisan tentang kancil ni, yang paling awal pada abad yang ke-17. Okey. Ada manuskrip di Perancis yang menyebut kancil, cerita kancil Tapi yang menjadi buku tu dia mula daripada tahun 1915. Hikayat si Pelanduk. Masa tu dia orang panggil Pelanduk, tak panggil kancil. Di Filipina pun dia orang panggil Pelanduk. Okey. Lepas tu tahun 1938 W.W. Skeet dengan Arthur Hillman. Okey. Dia orang kumpul cerita-cerita kancil ni. Lepas tu dicetak di London. Jadi itulah yang diikut ataupun digunakan sebagai rujukan untuk hikayat Sang Kancil. Okey. Saya ambil daripada ingatan saya, kerana saya memang tahu cerita kancil ni. Dan cerita kancil ni ada pada orang asli, ada di Filipina, ada di Indonesia, dan ada di kalangan Kadazan Dusun di Sabah. Jadi kita jadi tak dia tahu. memang Nusantara dia punya Nusantara. cerita ni, Kita bukan tak hanya tahu. di tanah Melayu. Asal pula kita tak tahu di mana. Ya. Jadi ada kita nampak Dr. Tan Bu Liat dalam buku dia kisah-kisah haiwan di kalangan orang asli kan pun ada. Jadi Indonesia dah banyak buat tapi dalam bentuk VCD. Okey. Si kecil kancil ke apa saya dah lupa dah. Dan di Hong Kong pun ada satu diterbitkan oleh animator daripada Indonesia. Nama dia Daniel Haryanto, kawan saya lah. Jadi patutnya kita revive benda ni, dan masa tu teknologi dah memang ada. Misalnya macam meja animasi, lepas tu untuk buat lubang sebagai registration, kamera animasi, semuanya dah ada, tapi digunakan untuk tajuk-tajuk filem. Jadi ramai tak tahu yang tajuk persembahan Cathay Organisation Presents dengan Cathay Chris, yang Chris datang silang tu kan. Itu penggambarannya dibuat, lukisan dan penggambaran dibuat di Malayan Film Unit. Lepas tu nama dia Filem Negara. Oleh saya punya mentor lah, nama dia Gilly Potter. Yang orang yang pertama mengajar animasi di Melaya masa tu. Saya ingat tahun 61 tu bila dia mula buat
Hikayat Sang Kancil tu kerana pembukaan resmi filem negara di PJ pada tahun 65. Jadi 61 dia mula buat bangunan baru. Jadi saya rasa masa tu Muhammad Zain Hussein, mentor saya juga, dia jadi ketua pengarah yang paling masyhur ya. Dialah yang bagi arahan cuba buat animasi kerana kamera tu dah ada. Tapi dia orang tak fikirlah nak kena set up satu unit. Jadi macam saya pun kena macam tu juga. Dia orang tak tanya boleh buat ke tak boleh buat. Dia bagi arahannya. Bagi arahan dia. Jadi saya baru naik pangkat, takkan saya nak bagi tahu YB saya tak pernah buat. Jadi kadang-kadang kita ni orang putih kata being thrown in the deep end of the pool. Right. Kalau kita betul-betul nak hidup, tak kisah macam mana pun kita akan survive lah kan. Jadi begitu juga dalam bidang seni ni, jangan kita kata kita tak tahu buat. Kalau kita tak buat masa tu, bila lagi kita dapat peluang nak buat kan? Betul. Jadi, itu sebenarnya pegangan saya dari dulu sampai sekarang lah. Jadi teknologi masa tu kami dah dapat kamera baru. Harga dia masa tu RM60,000. Okey. Hari ni kalau nak jual RM6 pun tak ada orang nak. Sebab besar macam tu nak letak kat mana? Jadi saya ingat 20 tahun sebelum saya buat Sang Kancil ni, saya dah selalu masuk bilik kamera kerana saya ni hobi saya still fotografi. So saya pun minatlah dengan kamera animasi. Nak tahu ni kalau nak buat macam mana. Jadi meja dia tu boleh tolak ke kanan, tolak ke kiri, atas, bawah dan dia boleh berpusing. Okey. Lepas tu dia ada cermin pula di tengah-tengah, dia boleh flip. Jadi kita boleh buat macam-macam efek. Okey. Sayangnya saya ingat kita hanya gunakan 10% saja keupayaan kamera itu. Kenapa? Bila staff baru masuk, dia orang tak minat. Yang minat saya seorang. Okey. Kenapa? Kamera memang mainan saya. Lepas tu kameraman yang ada kat situ tu nama dia Liu Chan Fat, orang tua lah. Dialah orang pertama tunjuk dekat saya macam mana nak buat animasi. Bukan rakan senior saya, tidak. Okey. Dia lah. Cameraman tu. Saya respect dia. Jadi akhirnya bila kami buat animasi itu dan ini, saya dapat idea macam-macam. Kenapa? Saya dah tahu dah capability kamera tu kan. Dia pandang saya, dia kata, you maknanya dia respect lah saya. Jadi benda dah ada depan mata kan. Kita tak usahakan. Di Finas juga ada satu kamera animasi 16mm. Asalnya daripada Rizda. Okey. Masa tu dia orang nak buat dokumentari, dia orang nak buat animasi untuk dokumentari dan sebagainya lah. Tapi akhirnya yang tu pun tak dipakai kerana dia punya kolom tu ada sengit sikit. Tapi sempat saya gunakan bila saya jalankan bengkel animasi untuk budak-budak Akademi Filem Malaysia. Okey. Jadi dia orang dapat peluang lah bekerja dengan ini. Kerana sekarang memang tak dapatlah buat semua tu kerana dia gunakan filem. Maksudnya Pak Hassan memang ada benda tu, Pak Hassan guna je, try je. Jadi sebalik kekangan. Malangnya saya sebagai ketua unit ada kerja pengurusan dan sebagainya, tak dapat terlibat satu persatu lah. Dan malang lagi tidak ada seorang pun yang berminat. Masa tu dengan animasi datang bertanya. Jadi lepas saya pencen awal pada tahun 1995, saya dah merancang Bangau Bangau. Storyboard saya dah buat, skrip saya dah buat. Lepas tu dah rakam lagu tu. Semua dah siap. Lepas 7 tahun baru siap. Jadi dia orang tak faham pengarahan. Jadi pengarahan ni bukan main kata action cut apa ni semua, tidak. Jadi pengarahan ni adalah falsafah. Orang tak tahu. Bila kita susun sesuatu dalam frame kanan, kiri, atas, bawah, semuanya bermakna. Inilah yang tidak dipaham oleh orang muda sekarang. Betul. Jadi Pak Hassan bersara dah 65 tahun 95, maksudnya dah 30 lebih tahun lah masa tu. Pak Hassan mungkin ada rasa kekecewaan lah kat situ kan, masa tu tak ramai orang minat. Tapi Pak Hassan tengok sekarang ni, zaman sekarang ni memang dah banyak lah. Sekarang ni kita punya filem animasi pun dah keluar negara. Saya dah lupa dah apa nama filem tu yang sampai orang Jepun pun buat review. Mekamoto. Jadi macam mana Pak Hassan tengok, ada tak rasa macam wow, this is what I envision?
Dan mungkin apa agaknya filem animasi yang Pak Hassan yang sekarang ini diterbitkan oleh anak muda kita yang Pak Hassan rasa okay, this is what animation that I envision yang dulu tu. Di kalangan negara ASEAN, Malaysia pegang rekod paling banyak filem animasi cerita yang dibuat. Dah dekat 20 lebih. Okey. Kalau dibanding dengan Thailand mungkin ada 6, Filipina pun 6, Singapura ada 4, Indonesia 2, mana lagi ya. Jadi kerana sokongan kerajaan di peringkat awal ya, bila ada multimedia corridor, lepas tu dia adakan MDEC kan. Yep. Dan saya boleh katakan orang yang banyak yang bertanggungjawab atas kejayaan kita adalah Datuk Kamil Osman. Masa tu dia jadi Vice President kat sana. Jadi dia kadang-kadang dia bukan break the rule, dia bend the rules. Dia cari jalan macam mana kita nak bagi dekat orang ni yang betul-betul berminat ni. Tapi kalau ikut saluran biasa agak payahlah. Tak lepas. Dia pandai tentang tu. Jadi orang kreatif ni bukan kreatif hanya dalam bidang seni. Tapi orang yang pandai gunakan kreativiti dalam bidang pengurusan dan sebagainya. Orang macam inilah yang penting dalam dunia seni. Betul. Jadi dalam buku saya From Mouse Deer to Mouse yang diterbitkan Aswara pada 2016. Bab yang terakhir tu saya ceritakan bagaimana Datuk Kamil dengan tim dia ini termasuk Datuk Azmir Osman yang sekarang ni Azmir Muttalib yang jadi CEO Finas kan. Itu bersama tu lah. Dua orang ni tim yang cukup baik bersama beberapa orang lagi macam Vernon Fernandez yang bekerja dengan saya jadi cameraman untuk kamera animasi tu. Jadi dia orang banyak usaha dan dia orang sebenarnya dia go beyond the call of duty. Betul. Dia orang selalu go on the ground. Jadi dia tahu apa sebenarnya berlaku dalam industri, bukan duduk dalam bilik aircon panggil mesyuarat, lepas tu habis cerita buat laporan. Buat KPI. Saya ingat tu yang message penting lah, sebab kadang-kadang bila sama ada bagi orang politik jadi menteri ataupun bagi pentadbir pegawai kerajaan, dia hanya lebih pada nak tick the box kan, dan dia tak ada passion tersebut. Yalah, kalau dia nak ikut buku satu lagi, dia bagi alasan lah tak boleh. Sebenarnya boleh je kalau ada kepimpinan tu untuk kita nak lakukan sesuatu. I think itu antara pengajaran penting lah. Tapi Pak Hassan tak jawab lagi, Pak Hassan. Apa? One animation filem animasi yang karakter yang zaman sekarang. Jadi kita kena fikir dari aspek komersial dia ataupun dari aspek estetik dia. Kalau dari segi komersial, kita nampak kejayaan Upin dan Ipin betul. Syarikat Le Kopak dan Haji Burhanuddin tu memang otak dia otak bisnes. Itu penting. Jadi dia bagi peluang dekat 4 orang muda yang kelulusan daripada MMU kan. Maka kita nampak very good kejayaan dia kan. Kat situ. Dan kemudian dia orang dah keluar buat Animonstar. Dia buat boy semua dah meletup sampai Mecca Mato tu kan. Dah pergi ke Jepun apa semua. Jadi ini bermakna orang muda sekarang ni dia orang faham yang teknologi tu, dia orang juga faham dari aspek pemasaran dia dan distribusi dia. Estetik. Yang estetik Pak Hassan suka yang rasa mana yang cantik. Estetik ni aspek pengarahan tu kita kena faham bagaimana kita nak bentuk satu-satu scene tu. Jadi saya nampak Ejen Ali ni yang saya minat pada Ejen Ali dan mungkin salah satu sebab tu adalah kerana lakonan. Lakonan ni untuk live dia berada dekat mata. So kalau orang tu berlakon dia marah, kita tengok mata dia. Kalau animation betul marah, kita boleh nampak. Mata dia. Kalau dia hanya berlakon, saya boleh sebutkan ada nama artis popular tapi tak pandai berlakon. Kalau saya sebut nama nanti jatuh saham. Nanti tular Pak Hassan, tak boleh viral. Jadi lagi satu aspek estetik ni adalah dia punya production design. Rekaan produksi ni, rupa filem tu. Jadi ada setting di belakang tu, setting tu ada makna. Jadi dalam filem sinematografi, rekaan produksi dengan apa lagi pengarahan seni apa ni semua. Ini adalah sebahagian daripada penceritaan.
Bukan hanya design, bukan hanya sinematografi. Yang ini yang tidak difaham. Okey. Dan bahasa filem ni, saya selalu sebut bahasa filem, dia orang ingat ni ada satu benda yang datang daripada mana ke tidak. Dia sebenarnya adalah sesuatu yang integral kepada production. Okey. Jadi yang ada sekarang ni, ramai yang tahu tentang production. Tapi tentang filem, dia orang tak faham. Okey. Itulah gap dia lah orang kata kan, yang masih belum terisi lagi orang budak-budak Kita kalau dah bekerja dengan satu production, lama-kelamaan kita tahu. Right. Tapi Betul-betul. foundation kita tak ada. Betul. Teori-teori Basic lah, yang berkaitan dengan filem. Itu penting. Menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian tiada gunanya. Alright, kita kembali ke lebih masa yang mana kita tengah wawancara Pak Hassan Muttalib, seorang animator legendary lah bagi Malaysia, dan saya pegang dengan saya ni buku From Mouse Deer to Mouse, 70 Years of Malaysian Animation. Sebab macam tadi kita bincang ya, antara watak legend dalam animasi negara kita di peringkat mula tu ialah Sang Kancil, dan sekarang animasi telah pun berhijrah kepada digital animation. Jadi From Mouse Deer to Menarik Mouse. Boleh hubungi Pak Hassan untuk dapatkan buku ni. Memang kalau nak tahu sejarah animation di negara kita, kena dapatkan. Inilah dia Ya. berat tu. Jadi mungkin bolehlah contact Pak Hassan aktif Facebook, boleh? Boleh. So boleh search lah. Hassan Muttalib Facebook. PM tepi. Hassan ABD Abdul Muttalib. Jadi kena PM tepi, tanya Pak Hassan nak beli buku Pak Hassan boleh? Saya bagi template pula kan. Pak Hassan mungkin yelah kita dah share tadi macam mana perbezaan zaman sekarang, zaman dulu, mungkin teknologi dan sebagainya. Pak Hassan tadi ada sebut, saya tertarik lah, kata ada jiwa tu, mungkin dia orang pandai dalam teknologi, yelah marketing dan sebagainya, tapi mungkin yang lacking itu adalah mungkin tauladan. Apa yang kita lihat lah, yang saya lihat kadang-kadang tu plot tu dah bagus dan sebagainya, tapi it's not as macam mana impact dia macam kita tengok dulu zaman-zaman dulu punya animasi. Adakah itu memang lacking Pak Hassan yang zaman sekarang ni punya tauladan tu? Jadi nak jadi orang seni ni bukan mudah. Tapi hari ni dia tengok ramai orang muda masuk college, masuk universiti, nak jadi animator, nak jadi pengarah filem apa ni semua kan. Tapi dia orang punya asas tu tak ada. Jadi kalau kita tak tahu tentang sejarah filem Malaysia, sejarah sastra kita, daripada mana yang kita nak dapat kita punya ideas kan? Jadi masa saya di Aswara, saya mengajar satu kursus iaitu salah silah penceritaan dalam filem. So kita explore sastra-sastra klasik macam Awang Sulung, Awang Merah dan sebagainya, sampailah ke Hamzah apa nama tu yang bapa sastra moden tu, dah lupa. Munshi Abdullah. Munshi Abdullah. Bawa ke Hamka, bawa ke A. Samad Said, Pak Sako dan sebagainya. Jadi kita tengok watak-watak yang direka dia orang ni, kita nampak perubahan dari orang bangsawan, orang royalty dibawa kepada manusia biasa kan. Jadi kalau ini semua ada di belakang kita ni, maka bila kita reka watak kita sendiri, watak kita akan strong. Betul. Ya. Dan kalau kita ni kuat membaca dan kita banyak kita travel bercampur dengan orang yang lagi pandai daripada kita. Lepas tu tengok filem-filem klasik tahun 40-an, 50-an yang penuh dengan falsafah barulah mantap. Betul. Kita kerja kita mantap sebagai karyawan filem. Jadi inilah yang tidak ada pada orang muda pada hari ini, yang semuanya main mobile phone, semuanya Google, dan sekarang dengan AI ni pula lagi. AI ni pula dia orang lagi malas. Jadi problem. So dia macam contohnya kalau dalam the English speaking world, Shakespeare
Itu akan jadi satu template lah. Ya. Atau kalau Parsi Laila Majnun. Kan? Tapi kalau makna bagi kita hikayat-hikayat kita kalau tak kita jadi tak ada akar lah. Ya. Kan? Jadi kita ada banyak hikayat. Ya, misalnya macam hikayat Awang Sulung Merah Muda tu kan. Awang Sulung Merah Muda. Ya. Jadi ada kota di dalam laut tau. Dengan kereta kuda boleh terbang apa ni semua kan. Sekarang baru kita tengok dalam filem-filem Hollywood. Betul. Benda ni dah ada tapi kita tak explore. Betul. Kalau zaman saya nak buat, memang saya dah ada niat daripada tahun 70-an. Bila saya kenal animasi, nak buat hikayat Merong Mahawangsa. Yang cukup sesuai untuk animasi. Jadi masa tu tak boleh buat lah teknologi ni. Tapi sekarang cukup mudah. Akhirnya semua itu sampai kepada bukan nak menyampaikan mesej. Filem cerita animasi ataupun filem cerita apa pun yang ada naratif, bukan tujuan dia nak sampaikan mesej. Tapi ada sesuatu yang nak diperkatakan. Mungkin ada satu teladan ke, penglipur lara zaman dulu kan. Walaupun dia bercerita, tapi dia mesti selitkan sesuatu. Wayang kulit pun macam tu. Wayang kulit diiktiraf sebagai proto sinema. Sinema terawal. Dan dia juga animasi terawal kerana dia mulut tu bergerak macam cut out animation. Jadi ini semua dah ada dalam budaya kita. Tapi kita tak explore. Betul. Tanya budak-budak sekarang ni tentang sejarah filem Malaysia pun orang tak tahu. Betul. Jadi karyawan filem. Okey, kalau tadi kan kita ada bincangkan tentang haiwan-haiwan terancam dan sebagainya. Pak Azan tengok macam mana agaknya animasi ni kita kata nak boleh menyelamatkan lah haiwan-haiwan kat Malaysia ni yang endangered species, yang terancam dan sebagainya. Macam mana animasi ni boleh memainkan peranan yang penting, Pak Azan? Jadi apa saja kita buat, dia perlu diulang-ulang. Undang-undang pertama dalam bidang psikologi adalah what you reinforce tends to be remembered. Maknanya kalau diulang, dia masuk dalam kita punya subconscious mind. Dia duduk dalam kita punya collective memory kan. Jadi jangan hanya buat sekali lepas tu habis. Dia kena continuous. Jadi kalau satu season kita buat rimau jadi dia punya protagonis kan. Lagi satu season kita gunakan haiwan yang lain. Jadi barulah dia duduk dalam collective memory kita. Okey. Jadi jangan main lepas begitu. Jadi ini perlu satu perancangan dan sekarang ni kita perlu satu badan lah. Mungkin boleh diusahakan oleh kerajaan tapi jangan berkait dengan jabatan kerajaan. Nanti jadi rosak. Jadi kena asing. Biarlah dia orang pandang apa yang patut dibuat dan siapa yang boleh buat. Apa ni semua. Sekarang ni ramai orang muda punya mahir pasal komputer ni, saya respect lah. Dia orang main tak payah ajar dia orang. Seminggu dia duduk, dia pegang software tu dia beli. Kalau Pak Hasan ni cukup susah nak buat benda tu. Tapi kena ada orang yang guide. Betul. Ada orang yang pandang, dia susun, ada segala-galanya mesti ada strategi. Betul. Jangan main lepas tangan ke. Saya ingat betul kena bersungguh. Cuma yang nak tanya kan Pak Hasan, kalau dulu Pak Hasan pakai watak kancil lah. Kemudian kalau yang quote-unquote jahat tu buaya kan. Buaya ni banyak konotasi. Rimau. Tapi kalau nak apa lagi binatang-binatang kita yang mungkin kita boleh tonjolkan, yang makna nak bagi satu watak ialah macam kita ada Mickey Mouse, kita ada Lion King dan sebagainya kalau di Hollywood tu. Di Malaysia ni apa binatang asli kita yang ada di Malaysia yang boleh kita tonjolkan sebagai ikon selain daripada tadi rimau, buaya, kancil? Apa lagi binatang-binatang yang mungkin orang tak tahu dan tak sedar? Yang paling kita kenal tu orangutan kan. Itu salah satu yang lain-lain tu semua kancil sendiri. Rupa kancil sebenar tak elok. Yang kita kata mouse dia, muka dia macam mouse. Tapi untuk hikayat sang kancil, dia kata ini tak boleh jadi ni. So dia cantik kan lah. Bagi comel lah. Reference dia adalah ni Mickey Mouse. Bambi. Bambi. Itu sejarah dia. Tapi bila saya buat yang sang kancil dan monyet tu, saya pun lebih kurang buat dia macam pelanduk lah sikit. Tapi bila masuk ke kancil dan buaya, saya tengok Jaafar Taib. Kenalkan Jaafar Taib kartunis kita. Dia punya design punya cantik. Memang kena lah. Jadi saya pun songlap sikit lah. Dia kawan saya cerita kat dia. Jadi lebih kepada kancil yang biasa. Jadi apa saja binatang atau haiwan
boleh dijadikan animasi. Kerana dia fiction. Dan ini kita panggil anthropomorphism kan. Objek pun kita boleh hidupkan, macam saya buat trailer Tangki Gas bercakap. Bila saya suruh dibuat, nombor satu saya fikirkan Jamali Sadat dan suara Atan dia. Jadi dia sampai naik serak dia buat tu. Buat suara tonggas. Jadi itulah apa sajalah yang buat. Boleh lah. Tapi dia kena ada minda yang kreatif, imaginatif. Pak Hassan dah tulis buku 70 tahun 70 years perjalanan animasi dan sebagainya. Pak Hassan nampak memang sangat tegap, memang ingatlah semua, everything is on your fingertips, like at your fingertips je cerita. Walking encyclopedia. Tak payah pakai Google lah, tanya je Pak Hassan bab-bab animasi dan sebagainya. Pak Hassan share lah tips sikit, saya rasa saya ni dah nak ke 40 pun dah banyak lupa-lupa dah. Pak Hassan boleh ingat nama cameraman, nama penuh pula tu. Mungkin boleh share. Masa saya di sekolah menengah, saya baca buku cerita satu hari satu. Okey. Pasal apa, punya minat. Jadi tak baca buku sekolah, itu yang saya fail tingkatan 3, saya fail tingkatan 5. Datang Kuala Lumpur dengan tak ada apalah. 67 baru saya ambil SPM sekali lagi, belajar dalam 5 bulan sendiri. Tiba-tiba pas. Jadi kerana saya baca satu hari satu buku, semuanya buku cerita-cerita macam Huckleberry Finn, Tom Sawyer, banyaklah. Jadi yang tu dengan pengetahuan daripada situ tu, saya punya pengetahuan paling tinggi di sekolah. Sampai cikgu-cikgu respect. Saya dipanggil Professor of English. Kerana saya selalu dapat distinction dalam bahasa Inggeris. Muhammad Khalid pun macam tu juga. Itu sebab filem dia luar biasa. Yes, betul. Very Jadi kalau bahasa Inggeris kita kuat, garanti kejayaan kita. Kerana sumber untuk nak dapat ini lebih banyak dalam bahasa Inggeris dan internet pun macam tu jugalah. Betul. So sangat penting kita belajar bahasa lain jugalah yang terutama dalam dunia. Dan kalau kita banyak mengembara, kita tengok pelbagai manusia, pelbagai budaya, dan itu akan memperkuatkan lagi budaya kita sendiri. Jadi ada satu pembikin filem daripada Portugal, Manuel Oliveira. Orang tanya dia, macam mana kita nak lawan Hollywood ni dengan penceritaan dia. Dia kata budaya kita yang sendiri. Tapi budaya kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Memang kita boleh menang. So banyak kita belajar dalam episod pada hari ini dengan Pak Hassan. Saya ingat kan saya ingat Nani hari ni pun dia malu sikit. Kita dia control sikit. Dengan almost octogenarian kan. Almost kan. Next year 80. Alhamdulillah, masa segan kau tidak terkejut Pak Hassan. Kan nanti Pak Hassan jadikan saya filem animasi. Okey Pak Hassan, terima kasih banyak. Hopefully yang menonton episod kali ini memang banyaklah dapat input, terutamanya mungkin selama ni kita taklah begitu melihat industri animasi ni sebegitu ada memang sejarahnya tersendiri. So ingat follow Pak Hassan di Facebook. Follow Pak Hassan di Facebook. Kalau nak beli buku From Mouse Deer to Mouse. Dan jangan lupa follow kita Lebih Masa, subscribe dan kongsikan konten kita dengan kawan-kawan dan keluarga untuk kongsikan kita punya interesting discussion yang kita buat di sini. Okey, jadi saya Nani Roslai dan saya Nick Nazmi. Terima kasih semua. Di Lebih Masa. Bye. Terima kasih Pak Hassan. Okey, sama-sama.